Tiga kesalahan orang Cik Manis biasa buat. Nak tahu? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Zahari Harun. Daripada Farmasi Permai. Selamat pagi, good morning semua. Rakan-rakan, sahabat-sahabat Permai di luar sana. Apa khabar anda di sana? Sama saya Zahari Harun. Alright. Kita punya kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya kencing manis. Untuk mendapat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul pada masa yang betul dan juga penyimpanan yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambilan suplemen yang terbaik supaya anda mendapat kesihatan yang baik dan boleh bekerja dengan baik. So, hari ini hari cuti. Selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan Tionghoa di luar sana. Alright. Dan juga selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bekerja hari ini. Okay. So, hari ini hari cuti. Tetapi kita Farmasi Permai macam biasa. Buka macam biasa daripada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 10 malam. Tambah-tambah hari Jumaat memang kita buka juga. Kita buka macam biasa juga. Dah sarapan ke belum? Dah makan ataupun minum, right? Moga-moga kita mencari breakfast yang terbaik, sarapan yang terbaik untuk kita punya diet. Sama ada kita ada kencing manis ataupun tidak ada kencing manis, kita kena jagalah. So kerana kita punya penyakit ni datangnya daripada perut, daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. So beringat, alhamdulillah hari ni hari Jumaat, ramai yang ke kubur untuk mengingati mati bagi kita yang masih hidup, right? Untuk apa? Untuk menziarahi datuk-datuk nenek kita, ayah ibu kita yang telah meninggalkan kita dahulu, right? Dan moga-moga memberi manfaat kepada mereka. Kita yang hidup ini yang boleh menjadi harta kepada mereka. So sedekahkanlah Al-Fatihah ataupun Yasin ataupun baca-bacaan untuk di pagi hari Jumaat yang mulia ini. Dan hari ini hari Jumaat, first day untuk kita ramai-ramai ke masjid kerana telah dibolehkan di negeri Kelantan ni, baru dibolehkan, start bermula hari ini. So 30% maksudnya penuh masjid. So cepat-cepat mengambil tempat, pergi awal ke masjid, right? Adakah suara saya jelas pada pagi ini? Ya. Saya nak bercakap berkenaan dengan tiga kesalahan. Tiga kesalahan orang kencing manis ni, orang diabetes ni. So sebelum itu, sekali lagi nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Tahun apa ni? Oaks ni lembu, macam lembu jantan. Yang power, yang kuat, yang determined, alright? Mengambillah ciri-ciri tersebutlah untuk menjadikan satu daripada lunar calendar. Dalam Chinese lunar calendar ni dia ada satu, right? So dia ambil dia punya pegangan ataupun dia punya simbol pada tahun ini oaks, lembu jantan. Kalau tengok saya tengok tadi dalam YouTube tu ada di pavilion dia punya oaks, dia buat secara image digital. Menarik juga tengok digital, dan dia akan keluar merempuh cermin tu, and then pecah cermin tu. Actually benda tu adalah digital. Tapi nampak macam real lah, Hai, wah Izwa, pagi ni dah makan ataupun belum? Anda berada di mana? Tak boleh balik kampung? Ya, tak balik kampung walaupun cuti raya Cina, right? So kita sebenarnya raya Cina, hari raya ni dah satu pusingan dah. Okey, dah satu pusingan. Bermula dengan hari raya kita, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha, anda PKP juga. Dan selepas itu dituruti dengan Deepawali, and then Christmas, dan sekarang ni Tahun Baru Cina. So still di dalam PKP disebabkan oleh COVID. So kita semua berdoa supaya COVID ini cepat-cepat meninggalkan kita dan resolve dan hilang di bumi Malaysia dan di seluruh dunia, untuk kita kembali kepada normal activity kita. Dan Menteri dah umum semalam sukan-sukan yang dibolehkan, termasuklah pemotoran, boleh konvoi dah pada mereka yang nak konvoi,
tetapi limitation dia ramai tak tahulah, ramai mana. So salam Jumaat pengulara. Ya, okey. Salam Jumaat semua. Selamat pagi pada Norma Ismail bersama-sama saya Izwar Nizam dan juga Siti Munirah pada pagi Jumaat yang mulia ini. So that's me lah. Maksudnya dah empat perayaan besar, 4 kaum terbesar di Malaysia, semuanya tak boleh pergi mari. Tak boleh mengunjung. Right? Mungkin hari raya kita ni, hari raya Aidilfitri yang akan disambut selepas ni, kita dah nak masuk Ramadan. Mungkinlah bukan dalam PKP lagi. Moga-moga boleh menyambut hari raya Aidilfitri dalam keadaan normal, insya-Allah kita doakan. Oh, standby di KL Okey, KL hujan atau tak hujan? Sini panas, right? So adillah untuk 4 kaum utama di Malaysia ni untuk kita berada di dalam PKP. Hari raya masing-masing. Okey, pertama yang saya nak cakap tadi, yang tiga kesalahan untuk orang diabetik, untuk orang yang dah confirm diabetik. Okey, mula-mula sekali adalah dia tak boleh nak terima bahawa dia ni ada kencing manis. Itu adalah kesalahan yang paling besar, Masih lagi reject bahawa kita ni menghidapi penyakit diabetes, penyakit kencing manis. Bila kita reject, kita tak akan kontrol lah. Kita tak akan kontrolkan dan kita tak akan beringat. Okey, kita akan makan apa yang kita nak makan, kita akan minum apa yang kita nak minum. Okey, kita akan kurang bersenam. Okey, benda-benda macam tu akan menyebabkan diabetes kita, level gula kita akan naik dan naik. Sebab kita reject. Tubuh kita ni, bukan tubuh, otak kita ni, pemikiran kita ni, kita reject bahawa kita ni ada diabetes. Itu adalah kesalahan yang pertama. Oh, cuaca di KL cerah, alhamdulillah. Oh, hujan petang lah. Right. Kesalahan itu maksudnya kita macam kita tolak ketentuan dia. Sebenarnya kita harus menerima bahawa kita ada kencing manis. So pergilah regular checking di hospital ataupun di klinik mana-mana, and then kalau ada elok lagi catit bacaan-bacaan yang kita ada. Alright? Yang tu adalah kesalahan yang pertama. Okey, yang kedua adalah kesalahan orang kencing manis ni, dia mendapat nasihat daripada orang yang tidak betul. Macam-macam petua yang diamalkan tetapi tidak tahu benda itu jadi tak jadi. Okey, banyak sangat petua. Itu ada juga salah satu daripada kesalahan orang pesakit kencing manis. Okey, kalaulah benda tu betul, alright, sepatutnya dia hendaklah patent dan buatlah secara bentuk pharmaceutical. Senang untuk kita monitor, untuk kita menjaga kualiti produk tersebut, and then yang nak menentusahkan dos dia. Yang paling penting adalah dos. Alright. Katakanlah, okey, buah pria. Banyak mana nak makan? Sebiji, 2 biji? Yang tu memang susah sikit. That's why bila company yang besar-besar ni, dia orang buat research and then study, and then dia buat dalam bentuk kapsul, and then dia punya dos pun secara sama. Okey, sebiji 2 kali sehari. Dia ada dos yang tertentu yang perlu diberi kepada pesakit melalui kajian-kajian dah. Alright. Macamlah kalau kita jumpalah daun apa-apa untuk kencing manis. Okey. So dos dia macam mana? Adakah satu dia panggil apa? Secekok. 1 genggam, 2 genggam, 3 genggam, macam mana? And then biasanya kalau orang yang menggunakan secara tradisional ni, dia orang ni tak check. Biasanya dia orang ni tak check dia punya gula dia. Okey, that's why kita di farmasi pun memang kita kita ada items ataupun produk yang buah pria, alright? Tetapi dalam bentuk kapsul. Dan kita selalu syorkan mereka ni check bila-bila masa pun kena check. Okey, paling senang check lah tiap-tiap hari, sekali hari, at least. So belilah mesin untuk diabetes, untuk glukometer tu, untuk check glukos kita. Belilah satu dan check lah at least 1 hari sekali. Ataupun kalau nak
nak elok lagi 2-3 kali satu hari. Yang mana yang cucuk insulin tu kena check lebih sikit, right? Sebab insulin ni dia punya power dia akan turun terus immediately, dengan pantas, dengan segera kita punya level gula. Kok dia jadi hypo, that's why kita kena ada glukometer kat rumah. Alright. Arfah Syahirun bersama saya. Selamat pagi semua. So, carilah nasihat yang daripada orang yang betul. Sama ada doktor you ataupun farmasis you, okey? Dia orang ni senang berbicara, dia orang ni senang untuk di-reach, dihubungi, okey? Senang saja. Sekarang ni zaman teknologi. Kalau nak senang lagi, datanglah ke Farmasi Permai ataupun call kami di nombor yang tertera di kita punya page tu. No problem. Kita akan melayan anda, kita akan menjawab soalan-soalan yang terbuku di hati, okey? Apa yang penting, apa yang perlu dibuat, apa yang patut tak buat, okey? Yang tu paling penting, nasihat. That's why saya 21 tahun dah di Farmasi Permai. Apa yang kami buat, apa yang saya buat di Farmasi Permai ni, banyaknya kita bersembang lah, berbicara, memberi kaunseling kepada pesakit kencing manis ni. Ramai 3 juta orang di Malaysia. Statistiknya 3 juta lebih orang yang ada kencing manis di Malaysia. Ramai. So pergilah mana-mana farmasi ataupun klinik, and then bertanyalah kepada mereka apa yang perlu, apa yang patut dibuat. Bila dah confirm dah kencing manis, yang nak confirm tu kena pergi hospital lah. Dia akan buat glucose tolerance test tu. Alright. So kesalahan kedua adalah mendapat nasihat yang tidak betul. Alright. Yang ketiga ni, orang kencing manis ni tidak check gula. Yang tu paling core lah. Okey, kalau kita katalah kita nak check di hospital, no problem, tetapi lambat. Kita punya appointment tu berapa? 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kalau you tak pergi you punya level gula taklah tinggi sangat, dia orang akan tariklah dia punya masa tu 4 bulan, 6 bulan. So kena monitor sendirilah. So boleh datang cek di Farmasi Permai, okey, ataupun di farmasi mana-mana ataupun di klinik mana-mana untuk kita just check gula, and then kita catatlah dalam satu buku. Belilah buku yang 35 tu. Buku 35 tu check, tulis tarikh dia, masa dia, sebelum ataupun selepas makan. Kalau selepas makan berapa jam. Kerana lengkuk dia punya graf ni, bila kita makan dia akan naik sehinggalah 2 jam maksimum. Okey, naik 2 jam, and then dia turun balik. So the peak yang maksimum dia naik itu berapa situ? Kalau saya syorkan kurang daripada 16 mmol per liter. Dia tidak akan keluarlah jasad ketun situ yang akan memberi kesan negatif kepada tubuh kita. Nak pergi nak mana ni? So far Farmasi Permai masih berada di Tumpak saja. Tak ada cawangan di Selangor ataupun KL lagi. InsyaAllah di kemudian hari, kalau kita ada bajet, kita ada tim yang power. Actually nak buka cawangan ni bukan senang. Kalau tim you tak power, tak boleh. And then dia punya core dia, cash flow kita, banyak benda yang kita pertimbangkan. Tetapi insyaAllah kita akan build up kita punya tim kita yang power, dan insyaAllah boleh singgah ke KL ataupun Sabah ataupun Sarawak. Jauh lalu. Alright. Jadi kena check regular, dan biarlah kita ada buku. Untuk apa? Untuk peringatan diri kita, dan senang kalau pergi ke klinik, kita boleh tunjuk kepada doktor yang merawat kita. So doktor kata datang 3 bulan lagi. Okey, dalam masa 3 bulan tu berapa kali kita nak check? So bagi saya, at least sebulan sekali kita kena check lah. So bila dia naik, saya cakap tadi, bila dia naik macam ni, okey, selepas 2 jam dia naik, dia turun balik. Dia punya gula, okey, balik. Okey lah, tak apalah. Daripada kosong, okey, dia akan naik sehingga maksimum, dia turun balik. Kalau kita makan, katalah makan nasi belauk hari ni, okey, lepas ada makan nasi belauk, sedap nasi belauk. Lauk ke apa ni? Alright. Bila naik sehingga 2 jam,
Okey, katalah kita makan tadi dalam pukul 8. Okey, pukul 10 dia akan naik sehingga maksimum. Yang ni yang kita nak kurang daripada 16 milimol. Milimol. Oh, terbalik ya? Terbalik tak apa, terbalik. Kita buat sikit, kita adjust sikit. Alright. Tak apalah, 16. 16 milimol yang maksimum. Okey, maksimum sampai 16, dia akan turun balik bila kita makan sekali. Kalau katalah kita makan pukul 8, 8.30 kita makan balik, dia akan naik, dia turun, dia naik balik. Macam tu dia punya graf dia tu, right? So di 2 jam, that's why lah saya check biasa sebelum breakfast satu kali, maksudnya waktu puasa, dan yang kedua adalah poin yang kita nak check ada 2 jam selepas makan. 2 jam selepas makan kita nak tengok maksimum dia berapa. That's why bila lebih pada 16 dia akan pergilah. Dia akan memberi kesan yang buruk. Yang tiga sang buruk major, dia panggil major complication untuk diabetes. Alright. Yang pertama adalah renal failure ataupun buah pinggang rosak. Okey. Sorry. Yang kedua, saraf kita. Saraf ini termasuklah saraf mata. Saraf mata boleh sampai kebutaan. Boleh sampai ada katarak, boleh jadi buta, macam-macam boleh jadi. Alright. Yang ketiga adalah jantung. Jantung ni yang the serious, yang the worst is heart attack lah. Heart attack. That's why bila orang kecil manis ni, dia akan biasa dia akan lead kepada darah tinggi. So hati-hati. Itu adalah nasihat saya. 3 kesalahan ni patut dibuang segera, doa tu cawangan ya, insyaallah kita doakan semoga-moga rakan kita di luar sana mendoakan boleh kita expand kita punya farmasi kita, farmasi Permai, right, ke serata Malaysia insyaallah. Sekarang kita ada plan, kita adalah kita yang kita buat sekarang ni, right. So orang kecil manis kena jaga 3 kesalahan tu. Banyak lagi sebenarnya, hari ni just 3 kesalahan yang utamalah. Kena admit, kena terima bahawa kita ada kecil manis. Okey, nombor 1. Nombor 2, kita mencari nasihat yang daripada orang yang betul, alright. Yang ketiga, selalulah check kecil manis kita tiap hari. Okey, kalau kita okey, maksudnya level kita biasa-biasa, maksudnya tak tinggi sangat. Okey, kita boleh follow up di hospital dengan dia punya jadual dia. Kalau dah lama sangat tu jadual sampai 6 bulan sekali pun nak jumpa. So sampai bila kita nak tahu kita punya level gula kita. Itu paling penting lah, itu penting. Dan yang terakhir tadi saya cakap berkenaan dengan waktu mana nak check. First adalah masa fasting, masa puasa. Nombor 2 adalah 2 jam selepas makan. Selepas apa yang kita makan dah clear, dah pecah, dah terurai dan masuk dalam darah. So kita kena check lah. Kita kena check. Mana ni? Ubat mata. Okey, ubat mata. Boleh. No problem. Pakcik tu. The real. That one is a real story. Real story. Tetapi itulah. Itu cara-cara kita sebenarnya. Bila dia cakap, once kita dapat detect dia punya ayat dia tu adalah salah. Dia dah kecil manis 3 tahun yang lepas. Dan dia rasa, okey, dia tak makan ubat. Doktor dah bagi ubat sebenarnya. Dia dah bagi ubat. And then, bila dia makan vitamin kita tu, dia punya penglihatan dia yang kabur-kabur tu dah semakin cerah. Semakin cerah dan cerah dia kata. So dia nak repeat. And then dia punya ayat dia tu, pakcik ada penyakit lain? Tak ada. Actually dia sembunyikan dia punya cerita dia sebenarnya. So kita itu adalah teknik kita lah. Kita korek sikit dan dia tahu dia ada kecil manis. So dia kata kecil manis okey dah. Sebab makan vitamin ini. So saya memang terkesan dia punya ayat dia tu. Dia kata disebabkan oleh dia makan vitamin mata ini, kecil manis dia turun. Tu memang salah. Memang salah. So kita pun counselling kat dia. Dia boleh terimalah apa yang saya terangkan daripada A sampai Z. And then dia check dia punya gula dia memang tinggi lah, 17.6.
17.6 milimol per liter. Memang tinggi selepas 5 jam makan nasi. That's mean kalau 5 jam maksudnya selepas dia makan pukul 12 tengah hari tu, pukul 2 petang tu dia punya level mesti dah lebih pada 25 ataupun 23. Tu dia punya power dia tu. That's mean bila kita tahu dia punya clock kita boleh agak. That's mean kecil manis ni teruk lagi. So saya recommend lah dia pergi ambil hospital balik ubat tu and then continue hospital selain daripada makan vitamin yang kita makan. Okay. Sebab apa? Sebab kalau kita tak terangkan macam tu, right? Mungkin dia akan dia set dia punya otak dia bahawa dia makan vitamin ini kencing manis dia turun. Kencing manis dia turun. Kita nak perbetulkan dia punya pemikiran dia. So dia boleh terimalah apa yang kita counselling. Itulah kita punya tanggungjawab kita selain daripada kita bisnes, kita nak memperbetulkan persepsi atau pemikiran yang tidak betul ini. Right? Saya rasa itu saja perkongsian pada pagi ini. Ingat nak exercise hari Jumaat, saya cuti. Farmasi buka macam biasa. Alright. Kalau orang nak beli, just hello Kabi ya. Okay, jumpa lagi insya-Allah di pagi di lain hari, di lain siaran bersama saya Zahari Harun di Farmasi Permai. So kalau benda ni bermanfaat untuk anda ataupun untuk orang lain, sila share. Terima kasih. Kepada yang belum follow kita punya page kita Farmasi Permai, sila follow kita akan berkongsi apa yang kita tahu, apa yang boleh kita perbetulkan, apa yang kesalahan-kesalahan yang selalu anda ataupun orang lain lakukan, kita memberi manfaat lah kita membantu dan kita memberi manfaat. Yang paling utama adalah ilmu, ilmu yang betul. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tahun baru Cina sekali lagi. Selamat bercuti dan jumpa lagi dengan saya Zahari Harun daripada Farmasi Permai. Bye bye. Assalamualaikum. Good morning.